Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pagi ini. InsyaAllah kita sama-sama nak berkongsi satu rahsia ataupun magnet kejayaan. Okay. Sebelum tu, pagi ni kita nak sama-sama sampai dulu. Okay. Cik Kim, berdasarkan magnet kejayaan kita ni, apa yang terlintas pada fikiran Cik Kim? Bila sebut magnet kejayaan ni, dalam magnet benda yang menarik kan. Sesuatu yang menarik untuk kita jadi berjaya. Itu yang saya faham lah. Masya Allah, hebat. Okay, baik. Sebab tu saya masuk seminar motivasi magnet kejayaan ni. Okay. Okay, good, very good. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, kita nak pergi beberapa parts tu kat sini. InsyaAllah kita nak huraikan, kita nak berbincang sama-sama ataupun kita nak berkongsi. Sebelum saya mulakan untuk kita terus kepada kita punya topik ni, untuk pertama, soalan pertama, mengapa tajuk ini perlu dilontarkan kepada anda? Kalau pahaman saya, tajuk ni menarik, dilontarkan kepada saya untuk jadi orang yang berjaya lah di dunia akhirat. Okay, sebagai khalifah ke, pemimpin ke, begitu. Okey, betul. Tepat jawapannya. Tajuk ni adalah satu benda yang perlu kita lontarkan kepada diri kita untuk kita merasakan satu cabaran demi untuk kita menyedarkan betapa menghargai satu peluang umur masa yang diberi oleh Allah untuk kita tidak membuat pembaziran semasa hidup kita. Jadi tajuk ni adalah satu benda yang sepatutnya setiap orang harus bertanya kepada diri sebagai salah satu input motivasi pada diri dia. Baik, apakah itu pula magnet kejayaan? Kalau tanya pada saya, magnet kejayaan ni boleh sebut magnet, dia benda menarik. Menarik benda-benda yang berjaya. Cumanya macam kaedah lah. Orang nak menarik magnet kejayaan. Magnet ni benda yang menarik kepada ke arah apa? Kalau berjaya, kita dapat berjaya lah. Sekiranya kalau kita dapat kegagalan, kita boleh juga menarik benda yang gagal untuk jadikan diri kita jadi orang yang gagal. Okey, bagus tu jawapan tu. Magnet, ya betul tu. Sebab boleh kita rumuskan bahawa magnet ni adalah satu benda tarikan. Satu benda yang menarik satu benda lain ataupun menolak satu benda yang lain. Menarik benda yang baik dan menolakkan benda yang tidak baik. Itulah sepatutnya yang berlaku dalam hidup kita. Jadi kita nak kongsikanlah kat sini apakah yang dikatakan tadi tentang magnet yang menarik dan menolak tadi, supaya dia seimbangkan kehidupan kita, supaya kita lebih berjaga-jaga hidup kita untuk tidak kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah pernah firmankan dalam Quran terhadap hamba-hambanya. Baik, dekat sini saya akan kupaskan dua nama asma husna Allah, iaitu Al-Afu dan Al-Ra'uf. Untuk Al-Afu, apakah maksud Al-Afu? Iaitu Maha Pemaaf atau Maha Pengampun. Jadi seorang manusia atau seorang individu bila mana dia memahami apakah konsep memaafkan itu, sangat begitu berguna pada hidupnya apabila dia pakai kepada ke arah yang terbaik untuk membaiki hidup dia. Ini adalah satu nama Allah yang boleh kita ambil ataupun guna pakai inspirasi ataupun watak-watak yang telah Allah ceritakan untuk kita masukkan dalam diri kita, apply dalam kehidupan kita. Memaafkan adalah satu dendam yang terindah. Itulah paling tepat untuk kita definisikan dia. Yang mana apabila kita memaaf, tidak ada lagi satu bekuan dalam hati kita ataupun sesuatu benda yang menyebabkan kita rasa tertekan, stres, dan hidup kita lebih bahagia dan ceria. Manakala Ar-Rauf adalah Maha Pelimpah kasih sayang. Apabila hati kita dah tidak ada perasaan marah, benci, dendam, iaitulah satu perasaan yang terlibat di dalam nafsu-nafsu amarah, maka kita akan menjadi orang yang positif, orang yang menyayangi, orang yang mengambil berat, orang yang menasihati. Dengan
ikhlas. Sebab hati kita sudah pun dibersihkan daripada sifat-sifat yang tidak baik itu. Jadi mengambil dua contoh Al-Afu dan Ar-Rauf ni, juga apa yang boleh saya kongsikan kat sini, kita boleh pergi terus kepada tajuk nombor 3. Bagaimanakah cara nak jadikan pula rahsia Asmaul Husna Al-Afu sebuah magnet kejayaan, Cik Kim? Macam-macam cara lah. Pertama, kena ngamalkan kedua nama tu Al-Afu Ar-Rauf sebagai zikir harian kan. Ya. Sebagai seorang Muslim, kita sebagai parent, nak anak kita jadi orang pemaaf, nak anak kita jadi orang yang mengasih sayang pada kita, maka kita kena amalkan dia jadi zikir Al-Afu Ar-Rauf. Okay, alhamdulillah, bagus tu jawapan tu. Sebab ia adalah satu bentuk amalan yang mana ada suntikan kembali kepada ke arah baik daripada diri kita, keluar yang unsur-unsur yang baik. Jadi demi untuk nak kita merasa apa yang disebut oleh Cik Kim tadi, perasaan memaafkan, perasaan sayang, mari kita buat satu aktiviti yang dipanggil satu simple terapi, okey, yang mana Cik Kim boleh bermula dengan okey, pertama kita akan buat menarik nafas yang ringkas, tarik melalui mulut dan lepaskan melalui hidung, terbalik hidung dan lepaskan melalui mulut. Kemudian kita akan mulalah kita punya terapi hanya mengikut arahan apa yang saya bagi tahu, kita lakukan saja. Okey, sekarang kita tarik nafas in. Okey, good. Dan lepaskan. Right. Sekali lagi in. Dan lepaskan. Ya, sekali lagi. Okey, good, very good. Lepaskan. Okey, jadi sekarang Cik Kim boleh keluarkan jari telunjuk ni di sebelah kanan seperti yang saya lakukan, and then tangan kiri. Ini buka mata tu tutup mata ni buat. Boleh dalam keadaan buka mata dulu. Sekejap lagi baru kita tutup mata lah. Okay. Tangan kiri kita, tangan kanan tunjuk, dan tangan kiri kita boleh letak di sisi. Okey, letak di sisi. Kemudian bila disuruh arahan suruh memejam mata, Cik Kim memejam mata. Alright. So Cik Kim memejam mata dalam keadaan Cik Kim sudah bersedia atas pilihan Cik Kim untuk memejam mata dalam keadaan sangat relax. Relax dan sah. Okay, good, very good. Sekarang perlahan-lahan keluarkan jari tunjuk tadi di sebelah kanan. Tegakkan jari itu seperti sauk. Okey. Satu. Kemudian tangan itu terus pergi ke lengan sebelah kiri di sisi paha anda. Untuk touch di kawasan itu, letakkan dia di tengah, hampir di tengah atau di antara jari anda dengan pergelangan tangan. Kemudian dalam keadaan yang sangat relax, sangat tenang, rasakan satu perasaan yang pernah Cik Kim rasa, iaitu satu perasaan memaafkan. Bayangkan satu peristiwa di mana perasaan memaafkan itu telah terjadi di antara satu pihak kepada pihak lain. Apakah perasaan memaafkan itu? Rasainya dalam-dalam, lagi dalam dan lagi kuat. Kemudian tambahkan pula rasa sayang, rasa kasih, rasa ikhlas di dalam memaafkan itu. Adukkan bersama supaya memaafkan itu sebab lebih kepada unsur sayang. Memaafkan dalam bentuk lebih kepada kasih. Bayangkan untuk kita memaafkan ni kena ada sayang. Benda tu kena bergabung sekali. Okey, kuatkan lagi. Tanamkan lagi dengan beberapa lagi pengalaman-pengalaman yang lalu. Okey, saya percaya Cik Kim telah melalui banyak peristiwa sebelum ni menyebabkan perasaan itu menjadi kuat. Okay, good, very good. Sekarang mulakan jari telunjuk kanan yang telah pun ditekan itu perlahan-lahan naik ke arah pergelangan tangan, naik ke arah siku, pelan-pelan sambil membawa perasaan sayang dan memaafkan tadi. Terus lagi hingga ke bahu dan berhenti di satu titik di atas bahu tersebut. Okay, good, very good. Sekarang tanamkan di situ perasaan tadi
sayang memaafkan tadi. Baik. Sekarang awak ni turun kembali ke tempat asal di pergelangan tempat anda bermula tadi. Okay, good, very good. Sekarang perasaan itu telah pun menyelubungi di dalam diri anda dengan penuh sesuatu kekuatan yang anda rasa luar biasa ketika ini. Dan saya percaya benda itu sudah pun berada penuh di dalam diri check-in. Okay, good, very good. Okay, tarik nafas dan buka mata sekarang. Anda boleh tarik nafas perlahan. Okay, good, very good. Okay. Baik, macam mana? Apa perasaan check-in? Setelah kita buat terapi ringkas tadi. Okay, relax, santai dan timbul perasaan kemaafan, membawa satu tingkat kemaafan dengan perasaan kasih sayang lah pada diri. Okay. Sangat baik, Masya Allah. So itulah apabila perasaan itu menguasai diri, jadi bila perasaan apa yang menguasai diri? Perasaan sayang, kadang-kadang memaafkan itu berada di dalam diri kita. Jadi bila berlaku satu pihak lain melukai atau mengasari atau membuat satu tindakan yang menyebabkan hati kita sakit, maka kita mudah memaafkan, mudah kita tidak menyimpan dendam. Jadi apa daripada proses 1, 2, 3 tadi, apa yang boleh check-in nampak bahawa ini akan menyebab atau manfaat terhadap memahami Asmaul Husna ini, manfaatnya telah boleh menjadikan kita sebagai diri sebagai peserta magnet kejayaan. Manfaatnya bila saya buat tadi, khusus untuk kalau untuk diri lah, khususnya kita dapat gunakan pada diri sendiri dahulu, okay? Untuk menghadam perasaan memaaf itu dengan rasa kasih sayang tersebut lah. Kedua, menjadikan kita boleh menyumbang motivasi pada diri dan orang lain juga yang memerlukan kita. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan potensi diri kita lah, potensi memaafkan, potensi untuk menjadi orang yang penuh dengan limpah kasih sayang lah. Itu yang saya dapat belajar daripada seminar magnet kejayaan ini. Okay, good, very good. Jadi apa yang Cik Kim cakap tu benar lah. Okay, memang bila kita mengamalkan apa yang telah pun kita faham dengan nama watak Allah, Al-Afu, memaafkan, dan juga Al-Rauf, limpah kasih ni tadi, akan menyebabkan kita sangat berguna pada orang lain daripada sudut tidak memberi tekanan kepada orang lain. Malahan kita yang akan mengeluarkan kata-kata nasihat, kata-kata positif. Sekiranya kita seorang ibu bapa, kita seorang guru, atau siapa pun kita, seorang peniaga, kita akan sentiasa mengeluarkan kata-kata yang baik, dan kita selalu menasihati pihak yang lain. Jadi amat berguna untuk menjadi motivasi, penyumbang motivasi kepada yang lain juga. So ini adalah satu faktor untuk hidup dalam keadaan tenang. Apabila Allah berfirman, jadilah orang yang semasa hidupmu bermanfaat atau berguna pada orang lain. Bila kita bermanfaat, berguna pada orang lain, semua yang kita keluarkan itu tadi akan datang magnet itu ke dalam diri kita, menyebabkan kita menjadi seorang yang sangat meningkat diri dari segi potensi kita, daripada kecerdasan kita, daripada bisnes kita telah menjadi sangat maju. Allah berikan rezeki sebab tidak ada sifat berdendam atau marah, dan menjadikan seorang kita sebagai contoh ibu bapa yang melahirkan anak-anak yang berjiwa penyayang, anak-anak yang menjadi pula motivasi pada kawan-kawan yang lain. Serta kalau kita seorang peniaga, kita juga menjadi seorang peniaga yang baik, yang dikesukai oleh pelanggan-pelanggan. Jadi keseluruhan rumusan daripada magnet kejayaan hari ini yang kita telah sama-sama pelajari, kita mendalami, apakah perasaan ataupun rasa yang boleh Cik Kim nak lontarkan? Rasanya dia kena praktis yang benda ni, kena praktis, okay, dibawa dalam kehidupan harian lah, baru kita boleh rasa menjiwai apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya, tepat sekali. Apabila kita apply dalam kehidupan kita, maka kita akan rasa apakah itu yang disebut ilmu. Bila diamal, maka berkatlah ilmu itu. Bagaimana? Bila dipelajari, diamalkan terus. Tidak disimpan ataupun disimpan ataupun dibiarkan begitu dengan penuh kerugian.
akhir kalam, apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan menjadi satu inspirasi untuk menjadikan diri kita magnet yang paling terbaik untuk orang lain demi mencapai sebuah kejayaan di dalam perintah Allah menjadikan kita seorang khalifah di muka bumi ini. Bukan saja khalifah kepada orang lain, tapi pimpinlah diri kita ke arah kejayaan. Sekianlah, terima kasih sudi mendengar kita punya kelas pagi ini. Yang baik itu semua daripada Allah. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bravo. Itu dah. Tak apa. Biar dia on sekejap. Okey. Nak belajar sesuatu. Alright. Right. Benda ni dia kita kena relax dan santai. Okay. Ada benda yang tak keluar dekat otak akal kita. Okay. Dia start dan sebagainya. Tapi nanti tengok dah sampai rumah nanti saya WhatsApp video tu dalam Instagram lah, di Telegram lah. Contoh Okey. Ramai orang tertanya-tanya macam mana nak jadi orang yang berjaya. Betul? Okey. Ramai orang di luar sana tercari cara ingin berjaya. Betul? Cara untuk menjadi orang yang bermagnet, menarik kejayaan. Ya? Pastinya anda datang ke sini untuk mencari kejayaan yang anda inginkan. Betul? Baik. So, mengapa tadi ini kita lontarkan pada anda pendengar pada hari ini? Pasal apa yang dilontarkan? Silakan jawab. Dilontarkan untuk kita mencabar diri atau bertanya pada diri, perlukah kita kena jadi orang yang berjaya? Okey, perlukah kita menjadi orang baik? Jawapannya tunggu di akhir sesi nanti. Baik. So, sebab tu ramai orang ingin berjaya tapi dia tak tahu macam mana nak jadikan diri magnet. Kerana itu, apa itu magnet? Dia sebut magnet kejayaan ni, magnet ni benda yang menarik. Menarik sama ada menarik benda yang negatif atau menarik yang positif. Maka apabila kita sebut apa itu magnet kejayaan, magnet kejayaan ni kalau kita nak jadikan dia pada diri kita, kita kena lontarkan bahawa setiap hari adalah kejayaan pada diri kita. Macam mana cara? Menggunakan rahsia Asmaul Husna. Bagaimana caranya? Ada dua yang Allah sebut dalam nama dia, Al-Afu Ar-Ra'uf. Al-Afu ni apa dia? Al-Afu adalah yang maha pemaaf. Manakala Ar-Ra'uf pula adalah yang maha melimpah kasih sayang. Apabila dua-dua ini, Al-Afu Ar-Ra'uf ni kita gabungkan dalam kehidupan kita, maka jadilah orang-orang yang bermagnet, menarik ramai orang ke arah mana? Kita nak ke arah mana? Dunia atau akhirat? Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. So macam mana caranya sekarang? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa kata kita beraktiviti, bangun sama-sama. Bagaimana kita nak menerapkan perasaan al-afu, kita rasa memaaf dan menjadi orang yang memaafi orang lain, pemaaf, dan juga ar-rauf yang maha melimpah kasih sayang. Baik, pastinya tuan-tuan ingin merasa ini, bukan? Ya. Okey, mari kita kembangkan potensi anda yang ada dengan melakukan sedikit simple terapi pada hari ini. Baru dah cerita terapi, habis. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibu ayah sekalian. So, bagaimana perasaan anda bila anda melaksanakan simple aktiviti terapi tadi? Menerapkan perasaan emosi ar-rauf, al-afu pada diri. So, how do you feel? Tanya table lain. Habis itu, okey. Dan yang terakhir, apakah manfaatnya apabila kita menjadi diri sebagai orang yang menjadi magnet menarik kejayaan? 1, 2, 3. Dan kesimpulannya, pada magnet kejayaan ini, jadilah orang yang mempunyai magnet yang baik menarik kejayaan dunia akhirat. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. 10 minit selesai. 10-15. Okey. So masukkan dengan elemen tadi tak? Ayat tadi okey tak? Saya masukkan juga. Nanti akan analisa. Okey, kena masukkan modality, kena masukkan sub modality, kena masukkan meta model bertanya, kena masukkan meta program, moving away, moving forward, dan juga barulah pergi pada hypnotic language tu lah. Macam mana kita nak mengembangkan, mengembangkan
perasaan-perasaannya baik. Okay, bagaimana kita nak memudah cara kan. Okey? Okey. Baik, beri tepuk tangan juga tangan. Baik, bravo. Bravo.